Assalamualaikum, nama saya Adriana binti Arif, nombor matrik 288892. Di sini saya ingin menerangkan tentang maksud hukum. Dari segi bahasa, hukum ialah merupakan satu penegahan ataupun larangan. Dari segi istilah pula, ia merupakan satu bentuk larangan daripada Allah SWT yang berkait dengan perbuatan mukallaf, sama ada dalam bentuk perintah atau pilihan atau juga ketentuan. Dapat dua bahagian hukum dalam Islam, di mana yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah merupakan satu hukum di mana ia sangat berkait rapat dengan kita sebagai seorang Muslim. Kita sebagai manusia sangatlah bertanggungjawab, di mana kita perlu membuat satu keputusan ataupun pilihan, sama ada untuk meneruskan perkara tersebut ataupun meninggalkan larangannya. Sebagai contoh, kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk solat 5 waktu seharian, di mana kita diwajibkan juga untuk meninggalkan larangan seperti menjauhkan diri daripada zina. Hukum-hukum yang wujud ni merupakan satu panduan kepada kita sebagai seorang Muslim. Di samping itu juga, di bawah hukum taklifi ini dibahagikan kepada beberapa hukum, di mana yang pertama adalah wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Hukum yang kedua adalah hukum wadi'i. Hukum wadi'i adalah merupakan satu hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menjadikan sesuatu perkara sebagai sebab, halangan dan juga syarat daripadanya. Bahagian hukum wadi'i ada 3. Yang pertama adalah sebab, daripada firman Allah SWT, dan dirikanlah solat dari saat matahari tergelincir. Dari ayat ni kita dapat lihat bahawa gelincirnya matahari itu merupakan satu sebab kepada wajibnya kita sebagai seorang Muslim untuk mendirikan solat zuhur. Yang kedua adalah syarat, daripada firman Allah SWT, dan mengerjakanlah haji di Baitullah, di mana ia merupakan satu kewajipan kita terhadap Allah. Dari sini, dalam ayat ni Allah telah menjadikan kemampuan mengerjakan haji sebagai salah satu syarat bagi wajibnya haji. Jadi sekiranya seseorang Muslim tidak dapat memenuhi syarat kemampuan, maka kewajipan haji tidak tertanggung olehnya. Yang terakhir adalah halangan, daripada sabda Rasulullah SAW, tidak dikenakan kalam, iaitu dosa, kepada 3 golongan, iaitu yang pertama orang yang tidur dan tidak sedar dari tidurnya. Yang kedua orang gila sehingga dia tidak sedar diri dia tergila. Yang terakhir adalah kanak-kanak. Jadi untuk 3 golongan ni tidak dikenakan apa-apa halangan ataupun dosa ke atas mereka. Contoh kontrak yang mengharuskan hukum ke atasnya adalah kontrak musyarakah dan mudarabah. Keharusan kontrak tidak dapat disangkal lagi dalam syariat Islam, di mana melalui dimensi fiqh, hukumnya adalah harus dan boleh diamalkan dengan syarat, dari mana mestilah memenuhi rukun-rukunnya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurul Atika binti Muhammad Amin, 272454 ialah matriks number saya. Okey, seterusnya saya akan bentangkan mengenai definisi al-hukum, al-hakim, al-mahkum fih dan juga al-mahkum alaih. Okey, yang pertama sekali ialah al-hukum. Okey, menurut bahasa, al-hukum ialah suatu penegahan atau larangan. Dan manakala menurut istilah pula ialah kitab atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkait dengan perbuatan mukallaf, sama ada dalam bentuk iktidai, iaitu satu perintah atau larangan. Yang kedua ialah takhir atau iaitu pilihan, dan yang ketiga ialah wadi, iaitu ketentuan. Terdapat 2 definisi hukum, iaitu menurut ulama fiqh dan juga ulama usul fiqh. Iaitu pertama, menurut ulama fiqh, hukum itu ialah dalil, manakala menurut ulama usul fiqh, dalil itu ialah hukum. Okay. Jadi terdapat 4 sumber hukum yang telah disepakati, iaitu pertama sudah tentu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma' dan yang terakhir sekali ialah Al-Qiyas. Seterusnya kita sambung kepada Al-Hakim. Okey, Al-Hakim menurut etimologi ialah orang yang memutuskan hukum. Manakala menurut fikih
fikih istilah hakim semakna dengan kadi, manakala menurut usul fiqh, pihak penentu dan pembuat hukum syarak secara hakiki ialah al-hakim ini. Okey, seterusnya adalah siapakah penentu hakiki hukum syarak? Okey, so ulama bersepakat bahawa yang menjadi sumber ataupun pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu Taala. Dan menurut firman-Nya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dialah pemberi keputusan yang paling baik. Boleh merujuk kepada surah Al-An'am ayat 57. Seterusnya kita bersambung dengan al-mahkum fih. Okey, so pendefinisian al-mahkum fih ialah bermaksud perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak. Okey, jadi saya ada sertakan contoh, iaitu pertama ialah contohnya ialah perbuatan orang mukallaf, iaitu perbuatan memenuhi akad-akad yang diwajibkan. Okey, so ada firman-Nya ialah hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Seterusnya adalah contoh yang kedua, iaitu berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, iaitu menginfakkan harta yang buruk yang dimakruhkan. Jadi perintah larangannya, firman-Nya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, berdasarkan surah Al-Baqarah 267. Seterusnya ialah mahkum alai. Okey, so maksud mahkum alai ini sebenarnya ialah mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syar'i. Mukallaf itu merupakan definisi lain daripada mahkum alai. Okey, menurut dari segi etimologi, dia diambil daripada kata kalafa yang maknanya adalah membebankan, iaitu dibebani hukum. Manakala menurut terminologi, orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktiviti mukallaf memiliki implikasi hukum dan oleh sebab itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Okey, seterusnya ialah syarat-syarat mahkum alai. Okey, so terdapat dua syarat. Pertama ialah seorang mukallaf haruslah dapat memahami dalil taklif, iaitu pembebanan. Iaitu ia harus memahami nas-nas hukum yang dibebankan Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang langsung maupun perantara. Okey, sebab apa? Okey, sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu, dan tujuan taklif itu sendiri akan tidak mampu untuk dicapai. Okey, jadi yang kedua pula ialah mukallaf juga haruslah ahli, harus cekap dalam bertindak hukum dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Okey, jadi berdasarkan konsep ini sendiri, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu dan cakap dalam bertindak hukum, maka semua amal yang mereka tidak dikategorikan sebagai delik hukum. Jadi sebagai contohnya anak-anak kecil maupun orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurusina binti Samad dan nombor matrik 288226. Baiklah, saya akan teruskan dengan subtopik kita, iaitu wajib dan fardu. Wajib dan fardu. Wajib dan fardu ni merupakan dua benda yang sama dan tak ada beza pun dari sudut hukum dan makna. Iaitu maknanya ialah sesuatu yang dituntut kepada mukallaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya dengan tuntutan yang lebih tegas, dan sama ada ia diambil daripada bentuk tuntutan ataupun karina, iaitu penghubung dua. Dan pembahagian wajib terbagi kepada 4. Yang pertama sekali, waktu pelaksanaannya, iaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad. Yang kedua, pihak yang memikul tanggungjawab tersebut, iaitu wajib aini dan wajib kifai. Yang ketiga, wajib yang berasaskan penentuan dari segi jenis, iaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Dan yang keempat, berasaskan penentuan kadar, iaitu wajib muhaddad ataupun dan wajib ghairul muhaddad. Dan dari sudut waktu pelaksanaannya, yang terdiri pada wajib mutlak dan wajib muqayyad. Okey, yang pertama sekali wajib mutlak. Wajib mutlak ni sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. So, maksudnya kat sini dia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja sehingga kita mampulah.
Bila kita mampu, baru kita buat benda tu. Dan contohnya, mengkodokkan puasa bagi mereka yang telah meninggalkannya dengan keuzuran dan melunaskan hukuman kafarah bagi mereka yang melanggar sumpah. Dan untuk wajib mukhayyad pula, ataupun wajib juga dikenali sebagai wajib muwakkad, iaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mukallaf pada waktu tertentu saja dan tak sah kalau dilaksanakan pada waktunya lah. So, ianya seseorang mukallaf tu wajib melakukan perkara tersebut dalam masa yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang balasan dosa. Contohnya, solat fardu 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan sahaja. Subkategori bagi wajib muwakkad ataupun muqayyad. Yang pertama sekali, wajib muwassa'. Wajib muwassa' ni waktu pelaksanaannya lebih luas daripada waktu pelaksanaan yang diwajibkan. Okey, maksudnya kat sini, waktu pelaksanaan solat fardu 5 waktu mempunyai kelonggaran untuk menunaikan solat sunat rawatib terlebih dahulu. Seperti waktu solat zuhur, kita boleh guna juga untuk kita buat solat sunat rawatib kan, iaitu sebelum kita melakukan solat zuhur ataupun sesudah kita melakukan solat fardu zuhur. Namun, kalau waktu solat zuhur tu dah nak habis dan kita cukup untuk melakukan solat zuhur sahaja, solat fardu zuhur sahaja, maka dalam keadaan ni kita hanya boleh buat solat wajib, bukan solat sunat. Okey, yang kedua, al-wajib al-mudayyak. Mudayyak ni kewajipan yang panjang waktunya sama dengan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan perbuatan yang wajib tu. Contohnya, kerana waktu pelaksanaannya sama dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajipan tu sendiri. Hanya boleh melakukan satu kewajipan dalam satu masa. Okay, maksudnya kat sini, contohnya waktu pelaksanaan waktu kita puasa di bulan Ramadan, kita tak boleh seorang mukallaf ni hanya boleh melakukan ibadah puasa wajib, iaitu puasa di bulan Ramadan. Tak boleh niatkan puasa lain. Kita tak boleh niat puasa sunat, kita tak boleh niat puasa qada dan sebagainya. Yang ketiga, al-wajib zu syabahan. Perbuatan yang boleh dilakukan sekali sahaja dalam tempoh masa, tapi dia menggunakan perbuatan yang lain. Contohnya haji. Ibadah haji boleh dilakukan setahun sekali dalam bulan haji, tetapi masih membenarkan seseorang itu melakukan ibadah lain seperti tawaf beberapa kali dalam tempoh ibadah haji sekali tu. Faham tak? So, dalam tempoh haji yang sekali ni, kita boleh melakukan tawaf beberapa kali dalam bulan haji tersebut. Okey, sekian saja. Terima kasih. Seterusnya, klasifikasi berdasarkan kuantiti. Ia terbahagi kepada dua, iaitu wajib muqaddad dan wajib ghair muqaddad. Wajib muqaddad ialah perkara wajib yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak berkuantiti, manakala wajib ghair muqaddad pula ialah perkara wajib dilakukan tanpa ditentukan kadarnya oleh syarak, tidak berkuantiti. Wajib muqaddad terbagi pada 5, iaitu solat, zakat, pembayaran harga taman, pembayaran sewa dan hukuman jenayah yang ditetapkan. Wajib ghair muqaddad pula terbahagi kepada 3, iaitu sedekah, mahar dan qiyam, iaitu panjangnya berdiri. Kemudian, pembahagian wajib berdasarkan pihak yang memikul tanggungjawab. Yang pertama, wajib aini, iaitu fardu ain. Ia merupakan satu kewajipan yang dikenakan oleh syarak ke atas setiap mukallaf, di mana tanggungjawab untuk melaksanakannya dipikul di atas bahu masing-masing. Sebarang tindakan mewakilkan kewajipan ini terhadap orang lain dianggap terbatal dan tanggungjawab untuk melakukannya terus kekal di bahu mukallaf yang terlibat. Contohnya seperti solat, fardu, puasa, menunaikan haji dan sebagainya. Yang kedua, wajib kifai, iaitu fardu kifayah. Ia bermaksud suatu kewajipan yang dibebankan ke atas ramai orang tetapi bukan untuk dilakukan oleh semua. Namun, ianya dikira mencukupi jika satu kelompok dalam masyarakat telah melaksanakannya sehingga bagi ahli masyarakat yang lain dianggap terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Sebagai contoh, apabila negara diserang oleh musuh, semua orang berkewajipan untuk melindunginya tanpa mengira pangkat dan kesan negatifnya yang bakal diterima. Terakhir sekali, pembahagian wajib berdasarkan penentuan jenis.
Ada dua, iaitu wajib muayyan dan wajib muqayyad. Wajib muayyan ialah suatu kewajipan yang dituntut oleh syarak agar dilakukan mengikut jenis yang ditetapkan tanpa diberi pilihan. Contohnya seperti puasa dan solat fardu. Jika gagal melaksanakannya mengikut jenis yang ditetapkan, maka tanggungjawab itu akan terus dipikul. Dan wajib muqayyad pula ialah suatu kewajipan yang dituntut oleh syarak agar dilakukan tanpa dihadkan jenisnya. Sebaliknya, syarak memberikan hak kepada mukallaf untuk memilih salah satu kewajipan mengikut kemampuan yang boleh dilakukan. Contohnya, kewajipan menunaikan salah satu daripada 3 bentuk kifarah sebagai hukuman kerana melanggar sumpah, sama ada memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang hamba. Tetapi jika dia masih tidak berkemampuan, dia diwajibkan berpuasa selama 3 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Amiruddin, nombor metrik 28998. Hari ini saya nak terangkan tentang 3 hukum. Yang pertama hukum mandub, makruh dan haram. Yang pertama mandub. Mandub ni atau kita panggil sebagai sunat. Sunat adalah satu perkara yang kalau kita buat kita akan dapat pahala dan tidak berdosa jika kita meninggalkan perbuatan itu. Contohnya macam solat tarawih, solat sunat duha dan macam-macam lagi. Sunat ni dia ada beberapa pembahagian. Dia ada pembahagian dia. Yang pertama sunat muakkad, sunat ghair muakkad dan sunat zawaid. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad adalah sesuatu amalan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh sunat muakkad adalah solat berjemaah, solat sunat sebelum solat subuh, suruhan agar azan dilakukan pada setiap kali solat fardu dan seumpama dengannya. Yang kedua adalah sunat ghairu muakkad. Apa itu sunat ghairu muakkad? Okey, sunat ghairu muakkad ni adalah sesuatu amalan sunat yang tak selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh dia berpuasa Isnin dan Khamis, solat sunat rawatib sebanyak 4 rakaat sebelum solat Zuhur dan Isyak dan sebagainya. Yang ketiga adalah sunat zawaid. Sunat zawaid adalah sesuatu amalan sunat yang mencontohi perbuatan, adab dan cara hidup seharian baginda SAW sebagai manusia biasa. Contoh, cara makan dan minum, cara berpakaian, corak pakaian Nabi dan sebagainya. Itu adalah contoh antara pembahagian sunat. Hukum haram. Haram semua orang tahu kan. Haram ni benda yang kalau kita buat tu kira berdosa. Seeloknya kalau benda haram kita tinggal lah. Banyak benda-benda yang boleh kita buat lagi kan. Okey, kita tengok contoh apa itu maksud haram. Okey, muharam secara harfiah bermaksud mamnu, yang larang. Menurut mazhab Hanafi, hukum haram mestilah berdasarkan dalil-dalil qat'i yang tidak mengandungi sedikit pun keraguan supaya kita tidak memudahkan untuk menentukan hukum haram. Satu perkara yang kalau kita buat tu kita dapat dosa. Kalau kita tinggal tu insya-Allah kita dapat pahala. Contoh perkara yang haram ni macam kita berzina, mencuri, minum arak, banyak lagi perkara yang haram. Haram terbahagi kepada 2. Yang pertama haram li za'atihi. Yang kedua haram li ghairihi. Yang pertama, haram li za'atihi. Sesuatu perkara yang diharamkan semenjak semula jadi, yang mana ia mengandungi kemudaratan dan kesan yang tidak baik. Pengharaman tersebut berlaku pada zat perbuatan itu sendiri, bukan sebab lain. Contoh dia macam mencuri, merompak. Seterusnya yang kedua adalah haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi? Tak tahulah. Ini nak beritahu ni. Haram li ghairihi adalah sesuatu perkara yang asalnya adalah boleh dilakukan atau dituntut, namun selepas itu terdapat sesuatu sebab yang mengharamkannya. Haram kerana sebab lain yang mendatang. Contohnya puasa pada hari raya, jual beli ketika sedang khutbah Jumaat. Sedangkan puasa itu dituntut, jual beli pun boleh, tapi yang menjadi haram kerana dilakukan dalam waktu yang haram. Itu maksud dia. Jelaskan itulah maksud haram li ghairihi. Maknanya benda tu sebelum ni boleh buat. Tapi kalau kita buat dalam keadaan waktu yang salah, tak boleh lah jadi benda tu haram. Macam tadilah puasa digalakkan boleh buat. Tapi kalau kita buat puasa pada hari raya pertama, tak boleh lah jadi benda haram.
Yang kedua, yang tu je lah. Kan? Boleh faham? Jelas? Seterusnya kita tengok kepada hukum yang ketiga, iaitu hukum makruh. Makruh tu bermaksud yang dibenci. Maknanya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti. Ataupun makruh ni kita sebut sebagai benda yang kalau kita buat ni dia tak berdosa kalau kita buat, dan kalau kita tinggal ni kita akan dapat pahala lah benda tu. Dia buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Dia tak ada hukuman kepada perkara-perkara makruh ni. Makruh ni dia ada dua bahagian ataupun dua jenis. Yang pertama makruh tanzihi dan yang kedua makruh tahrimi. Apa itu makruh tanzihi? Menurut mazhab Hanafi, makruh tanzihi ialah perkara atau perbuatan yang tidak digalakkan. Ada ganjaran untuk meninggalkan mereka tetapi tidak ada hukuman untuk terlibat dengan mereka. Contohnya makan bawang mentah, makan petai, makan durian sebelum kita solat berjemaah. Kalau kita makan petai, jering, durian tu, kalau kita solat jemaah, kita kan ada orang sebelah kita kan. Kalau kita makan tu mulut kita akan bau petai dan dia macam mengganggu orang sebelah tu. Dan sebab dia nak sembahyang pun dia tak tenang akan bau. Busuknya mulut orang ni. Dia macam mengganggu orang tu, mengganggu kekusyukan orang tu. Orang tu kusyuk sembahyang, tiba-tiba kita punya mulut masya-Allah bau busuk. Makanan-makanan tu, makanan bawang semua tu. Yang kedua makruh tahrimi. Makruh tahrimi ni apa pula? Makruh tahrimi ni adalah dia macam nak hampir kepada haram. Hampir-hampir haram tapi dan dilarang lah. Perkara yang hampir kepada haram dan amat dilarang. Contohnya melihat atau menyentuh tubuh wanita dengan nafsu. Ataupun kita beli barang yang orang lain tempah. Contoh. Saya ambil contoh ni. Contoh ni. Barang ni si Ali tempah. Tapi kita nak sangat-sangat, kita beli barang tu. Dan satu lagi kita pinang orang dengan orang yang dah dipinang. Makruh tahrimi ni dia sama maksud dengan haram yang membawa kepada dosa. Cuma dalil pengharaman itu tidak qat'i. Seperti hukum haram, sebab itu ulama tak terus sebut makruh tahrimi sebagai haram. Faham tak hukum-hukum makruh tu? Dah faham kan apa itu makruh tanzihi, makruh tahrimi? Setakat ini saja perkongsian saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.